Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai murid-murid, apa khabar? Hari ini cikgu akan berkongsi dengan anda semua bagaimana untuk kita menguruskan masa sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan akibat daripada COVID-19. Murid-murid, cikgu rumuskan perbincangan kita pada hari ini dengan rumus 3S 1G. Apakah 3S 1G itu? S yang pertama, murid-murid hendaklah sentiasa solat ataupun melakukan aktiviti spiritual kepada mereka yang non-Muslim. S yang kedua adalah study. Murid-murid hendaklah sentiasa belajar dan belajar. S yang ketiga, murid-murid hendaklah sentiasa senaman untuk memastikan kita cergas. Dan G adalah murid-murid perlu memastikan anda sentiasa gembira untuk memastikan emosi anda bahagia dan sejahtera. Murid-murid, mari kita membincangkan tentang S yang pertama, iaitu berkaitan dengan solat ataupun aktiviti spiritual. Solat merupakan amalan yang tertinggi dalam ibadah Islam. Selain solat, sebenarnya murid-murid boleh melakukan amalan spirituality yang lain, antara seperti berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah, menolong orang lain, selalu pergi ke masjid dan sebagainya. Bagi amalan spirituality bagi untuk orang yang selain daripada bukan Islam, mungkin membaca mantra, mungkin mereka mengamalkan yoga dan sebagainya. Dan ia adalah tertakluk kepada agama masing-masing. Cikgu tidak akan menghuraikan apa itu solat, falsafah solat, kebaikan solat dan manfaat solat, kerana itu semua akan diajar dan telah pun dipelajari oleh anda semua, oleh para ustaz dan ustazah di sekolah. Begitu juga dengan murid-murid non-Muslim. Saya percaya bahawa setiap anda semua, sama ada beragama Buddha, agama Hindu, pastinya mempunyai kumpulan agama, golongan agama yang mengajar anda semua. Apa yang cikgu nak bincangkan pada isu solat dan amalan spirituality ini adalah kajian menunjukkan, kajian di barat telah melakukan satu kajian kepada pesakit-pesakit kanser dan membuktikan bahawa pesakit kanser yang sentiasa melakukan aktiviti kerohanian dan keagamaan spirituality ini, maka mereka ini kebanyakannya, mostly dan kebanyakannya pesakit kanser ini boleh survive dan ramai yang telah pulih daripada penyakit kanser. Dan ada juga yang meninggal dunia, tetapi kebanyakannya pulih disebabkan kekuatan dalaman yang dia ada tu, yang mereka miliki, menyebabkan mereka boleh survive, boleh menghadapi kanser dan akhirnya sembuh seperti orang normal yang lain. Justru itu cikgu menyeru kepada murid-murid, khususnya kepada murid-murid SMK USG 23 Subang Jaya, supaya jangan tinggalkan solat, dan kepada yang non-Muslim, jangan tinggalkan amalan spiritual anda, kerana itulah kekuatan, itulah bekalan yang akan digunakan oleh kamu pada hari ini, dan dia akan menjadi kekuatan kamu pada masa hadapan. Hanya mereka yang mempunyai kekuatan spiritual, kekuatan rohani yang dalam,
akan dapat menangkis, akan dapat melawan segala konflik, mehnah dan tribulasi yang ada di luar sana. Mereka yang mempunyai amalan kerohanian yang tinggi, insya-Allah akan tidak mudah terjebak dengan pengaruh dadah, tidak akan mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang antisosial, melepak, bergaduh, merokok dan sebagainya. Dan insya-Allah mereka yang sentiasa istiqamah, yang konsisten melakukan amalan solat, ibadah dan spiritual dengan baik, pastinya Allah, yakinlah Allah akan menjaga anda semua dan Tuhan akan menjaga kamu semua. Lakukanlah aktiviti amalan solat dan spiritual itu bersama dengan keluarga anda masing-masing di rumah. Selepas solat, berzikir ramai-ramai dan kemudian salaman antara satu sama lain. Mudah-mudahan dengan amalan spiritual, amalan solat yang berjemaah bersama dengan keluarga akan menimbulkan, akan menambahkan lagi kasih sayang antara sesama ahli keluarga. Begitu juga dengan kepada mereka yang non-Muslim, lakukan juga bersama dengan ahli keluarga anda. Lakukanlah dengan cara yang baik dan cara yang terbaik untuk dilakukan. Banyak kaedah kita boleh gunakan. Murid-murid, S yang kedua adalah berkaitan dengan study, iaitu pembelajaran. Murid-murid anda yang berumur antara 7 hingga 17 tahun sekarang ini seharusnya mempunyai amanah dan tanggungjawab menjadi seorang pelajar. Cikgu faham dengan suasana PKP hari ini, ianya sangat mencabar untuk kamu menjalankan tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Namun dengan kekurangan ataupun kesukaran untuk berjumpa dengan cikgu untuk memahami satu-satu subjek, ianya bukanlah alasan untuk kamu berputus asa dan langsung tak nak melakukan pembelajaran, langsung tak nak buat homework dan langsung tidak mahu belajar dan mencuba. Ianya bukan alasan sebenarnya. Ia sama sekali tidak boleh dijadikan alasan, kerana dunia hari ini ilmu adalah di hujung jari. Saya percaya kepada murid-murid SMK USG 23, kebanyakan daripada kamu dan kebanyakan dalam ahli keluarga kamu semuanya mempunyai, hampir semua mempunyai smartphone, memiliki smartphone dan mempunyai data internet. Gunakanlah gadget itu, gunakanlah smartphone itu dengan sebaik-baiknya. Dapatkan maklumat, belajar dan terus belajar. Sekalipun kamu tidak mempunyai smartphone, ianya juga bukan alasan untuk kamu tidak belajar. Kerana kamu juga boleh hubungi cikgu dan dapatkannya dalam bentuk fizikal seperti buku teks ataupun buku latihan. Saya percaya di rumah anda semua mempunyai buku teks kerana pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah memberikan semua buku teks dengan secara percuma. Dan saya percaya di awal tahun persekolahan, kamu juga semua telah membeli buku-buku kerja dan buku-buku yang seharusnya untuk kamu menjadi rujukan untuk belajar. Justru, cikgu berharap supaya kamu tidak menjadikan alasan, berbagai alasan untuk kamu tidak belajar. Ingatlah, orang yang tidak belajar pada hari ini, dia akan rugi banyak perkara. Mereka ni akan menjadi rugi. Malah Tuhan, Allah, dunia dan masyarakat pun tidak akan pandang pada mereka yang tidak berilmu. Bukanlah kita nak berilmu itu kerana kita nak dipandang tinggi oleh masyarakat, tetapi sebenarnya kita nak berilmu kerana kita nak memakmurkan dunia ini. Kita nak membantu masyarakat yang lain. Kita mahu dunia ini ditadbir oleh orang-orang yang berilmu, dan kita mahu semua orang berilmu
dan dengan ilmu kita akan bahagia, kita akan seronok dan kita akan rasa lebih gembira kerana ilmu itu akan memancarkan jiwa kita. Ilmu akan menjadi petunjuk kepada kita untuk melakukan banyak kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Kalau anda pandai, kalau anda bijak dalam matematik, anda boleh mempunyai formula dan membantu orang lain untuk belajar matematik. Kalau anda seorang yang pandai berkaitan dengan engineer, anda boleh membina bangunan, boleh mencipta sebuah kereta. Dan kalau anda seorang suka belajar tentang agama, maka jadikanlah manusia, jadilah ilmuwan agama yang membimbing manusia untuk berjumpa dengan Tuhannya. Dan kalau anda merupakan bercita-cita untuk menjadi seorang guru, jadilah seorang guru yang bertanggungjawab. Jadilah cikgu yang sangat komited, guru yang komited, dan akhirnya boleh membawa anak muridnya menjadi seorang yang berjaya. Kalau anda berminat untuk menjadi seorang doktor perubatan, maka rawatlah pesakit dengan integriti. Rawatlah pesakit dengan penuh komited, dengan bersungguh-sungguh, dan akhirnya dapat menyembuhkan pesakit-pesakit itu. Seterusnya adalah S yang ketiga, iaitu senaman. Murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, apabila kita melakukan aktiviti apa pekerjaan sekalipun, jangan lupa untuk menjaga kesihatan anda. Pastikan anda cergas. Otak yang cerdas datang daripada badan yang cergas. Baik, bercakap. Bagi memastikan kita dan anda sentiasa sihat, dapatkan makanan yang berkhasiat. Elakkan daripada makanan-makanan yang banyak garam ataupun kita kenali sebagai makanan-makanan junk food. Elakkan dia. Makanlah yang berkhasiat. Kepada murid-murid yang mempunyai masalah makanan, yang tidak dapat bekalan makanan, sila hubungi cikgu dengan keadaan yang segera. Kerana insya-Allah pihak sekolah mempunyai bantuan, kita mempunyai dana khas kepada murid-murid yang mengalami masalah makanan yang terjejas. Yang kita tahu, ya, mungkin ayah ataupun ibunya yang tidak dapat bekerja, mungkin terpaksa berhenti kerja, tidak boleh berniaga dan sebagainya akibat daripada COVID-19 ini. Selain menjaga pemakanan yang seimbang, anda juga dinasihatkan supaya untuk sentiasa melakukan senaman ringan. Lakukanlah senaman selama 20 minit pada setiap hari, pada setiap pagi. Apabila bangun pagi waktu subuh, pukul 6, selepas waktu subuh, maka berjogginglah. Hari ini kebenaran kerajaan telah benarkan mereka untuk melakukan jogging. Dan pastikan apabila anda berjogging di luar itu, pastikan jarak sosial itu berada dalam keadaan mengikut SOP, iaitu 1 meter. InsyaAllah apabila anda melakukan aktiviti kecergasan tersebut, badan jadi sihat, otak pun menjadi cergas. Dan insyaAllah cikgu akan doakan supaya kamu sentiasa sihat dan kita semua dijauhi daripada penyakit COVID-19. Akhirnya adalah berkaitan dengan G, iaitu gembira. Pastikan anda semua dalam keadaan yang gembira. Cikgu faham apabila berlakunya PKP ini, maka kamu mungkin hadapi isu apa yang dinamakan sebagai cabin fever, iaitu demam yang terperuk. Terpaksa duduk dalam rumah, dan ada dalam kalangan kamu yang mungkin sangat bosan kerana tidak dapat keluar berjumpa dengan rakan. Dan mungkin juga ada yang sepatutnya apabila kita berada dalam rumah, kita bertambah kasih sayang, tetapi konflik berlaku antara adik-beradik. Juga mungkin akan ada berlaku dalam kalangan keluarga yang Tuhan uji, dalam keluarga tersebut ibu dan bapa pula bergaduh, berkonflik.
dan wujudnya penceraian dan sebagainya. Ya, kalau anda tidak boleh menguruskan emosi tersebut, kesedihan tersebut, jangan simpan. Come on, mari berkongsilah dengan cikgu. Hubungilah cikgu dengan segera. Hubungilah saya ataupun Cikgu Rosazwani yang merupakan kaunselor di sekolah SMK USJ 23. Pastikan kamu sentiasa berada dalam keadaan yang baik emosinya. Cikgu tak mahu anak-anak murid di luar sana berada dalam keadaan yang emosi yang tidak stabil. Memang sukar untuk hadapinya dengan baik, tetapi jangan simpan. Berkongsilah dengan kaunselor anda. InsyaAllah saya sebagai seorang kaunselor akan membantu anda semua dan menjaga kerahsiaan apa saja yang dan cuba akan membantu anda dengan sebaik-baiknya. Begitulah perkara yang cikgu rumuskan sebagai 3S 1G. Semoga dengan perkongsian ini akan memberi manfaat kepada anda semua dan untuk sama-sama kita mengamalkannya. Sekian saja daripada saya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.